Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan tengok topik 3 dalam penghayatan etika dan ketamadunan. Okey, para pelajar di kisah sekalian boleh lihat di skrin masing-masing ataupun boleh download slide nota ini dalam e-pembelajaran. Okey, topik ketiga pada pagi ini iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, cuba kita tengok sedikit abstrak. Fenomena migrasi dan kepelbagaian. Migrasi ni maksudnya penghijrahan ataupun perpindahan. Migration. Migrasi. Kalau bagi yang baru first time dengar, sila hafal betul-betul. Migrasi maksud dia perpindahan ataupun perubahan. Fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity, okey, tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia pada era pra-kolonial, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Jika para pelajar dah tengok slide pada topik kedua, akan diketahuilah bahawa terdapat pelbagai orang kata migrasi yang berlaku di Malaysia. Sebab apa? Sebab dikelilingi oleh negara-negara dan juga peradaban-peradaban yang pelbagai. Maka hasilnya ialah Malaysia menyerap semua. Sehinggalah kolonial pun menghasilkan orang kata peradabannya sendiri. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah iaitu era kolonial. Melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Okey, tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban pelbagai ini, timur dan barat akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Jadi, kita akan tengok apa yang dimasukkan dengan asimilasi, apa yang dimasukkan dengan akomodasi, akulturasi dan amalgamasi. Kita akan tengok satu persatu nanti. Melalui migrasi buruh, paksaan wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu, UMNO dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat. Apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam setiap era, ada wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Maknanya start daripada awal pembentukan, lepas tu pada pra-kolonial, lepas tu kolonial, lepas tu sehinggalah kepada globalisasi kan. Jadi kalau tengok secara jelas, Malaysia ini dia terbentuk daripada pelbagai imigrasi, pelbagai migrasi iaitu perpindahan daripada satu budaya kepada satu budaya lain, daripada satu agama kepada agama yang lain, daripada satu tamadun kepada tamadun yang lain sehinggalah akhirnya membentuk orang kata jati diri apabila ia dijajah oleh penjajah kolonial. Okay. Okey, sedikit sebanyak untuk hasil pembelajaran dan objektif. Nombor 1, menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Nombor 2, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, cuba tengok semua di hadapan gambar apa ni? Okey, ada gambar KLCC, ada gambar Terengganu, Jambatan Terengganu, ada gambar bukit dan juga apa nama tu? Gambar apa tu? Air terjun kan? Okey. Untuk bab 3, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai, okey, iaitu komponen etika dan peradaban yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Maknanya keadaan laut, daratan, gunung ganang yang ada di Malaysia. B, masyarakat dan demografi. Okey, adanya petani, adanya pedagang, adanya industri. C, ekonomi dan pasaran, adanya sara diri, tukar barang dan perdagangan.
di falsafah dan pemikiran tradisional dan moderniti. Kemudiannya ada sedikit perbincangan Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, dan nombor 4, warisan dan pendigitalan sejagat. Okay, ini yang kita akan tengoklah pada kali ini. Okey, baik. Para pelajar yang dikasihi sekalian, okey, cuba tengok apa yang masukkan dengan peradaban. Sebelum ni kita dah tengok berkaitan dengan etika, ethics, moral. Hari ini kita akan tengok dengan peradaban. Peradaban dalam bahasa Arab, hadarah. Cuba tengok di skrin masing-masing. Hadarah. Hadaratun. Hadarah maksud dia ketamadunan ataupun peradaban. Ia berasal daripada bahasa Arab, digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Jadi kalau ditanya kepada para pelajar, ambil daripada mana kalimah peradaban? Jawapannya ialah daripada bahasa Arab. Daripada bahasa Arab. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Jadi sebelum adanya perkataan hadarah yang dipinjam daripada Islam, jadi adab peradaban itu bermaksud kebudayaan. Peradaban itu bermaksud kebudayaan. Apa budaya? Maksudnya tradisi ya. Maksudnya ialah tradisi. Apa tamadun kamu? Tamadun saya ialah tradisi saya. Tradisi umat Melayu. Tradisi orang Melayu. Tradisi orang Islam. Okay, Istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan atau pembangunan. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding tamadun. Setelah kedatangan Islam, istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam bahasa Melayu, dalam istilah bahasa Melayu. Okey, baik. Jadi para pelajar lepas ni tahulah bahasa Arab hadarah yang berasaskan kepada tamadun. Okey, masuk etika ada peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Cuba tengok apakah maksud etika. Prinsip moral atau nilai akhlak, yakni yang sopan santun, yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Jadi sama ada seorang yang buat begitu ataupun ramai yang buat begitu, semuanya ialah etika. Semuanya ialah moral. Okey, manakala peradaban merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, yakni kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jadi boleh didividkan kepada beberapa bahagian, iaitu sistem dan tahap perkembangan sosial. Sistem dalam satu bangsa, itu yang pertama. Yang kedua ialah tahap perkembangan sosial. Okey. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, yang pertama tidak lain tidak bukan sistem kepercayaan dan agama. Jadi ini yang pertamalah asas yang kena ada, iaitu kepercayaan agama. Yang kedua, penempatan masyarakat. Duduk dekat mana? Yang pertama, percaya kepada apa? Yang kedua ialah duduk di bahagian mana? Di gunung ke? Duduk secara nomad berpindah ke? Duduk di kampung ke? Jadi penempatan masyarakat itu satu perkara yang penting untuk dilihat supaya kita dapat letakkan tahap satu-satu tamadun dan bangsa. Nombor 3, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Ada sistem tak? Kita ada sistem tak kita? Ada sistem tak? Para pelajar ada sistem tak? Ada sistem untuk masuk kelas, ada sistem pendaftaran, ada sistem peperiksaan, ada tak? Ada kan? Jadi kalau ada, ini menunjukkan kepada kamu mempunyai ketamadunan sistem yang tersendiri. Nombor 4, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Ada tak undang-undang kita ikut? Ada kan? Ikutlah kalau undang-undang British ke, undang-undang Islam ke. Yang penting ia adalah undang-undang. Dan sistem nilai moral, nilai serta moral. Nilai dan nilai ialah pertimbangan yang tidak boleh dijelaskan secara spesifik. Jadi nilai murni kan. Benda itu kadang-kadang tidak dapat dijelaskan secara spesifik tapi penting. Nilai itu penting. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Okey. Daya reka cipta dalam penciptaan teknologi. Okey, betul. Bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri.
Dan juga akhir sekali peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Jadi untuk peningkatan jangka hayat ni dia satu yang abstrak sikit. Bagaimana nak meningkatkan jangka hayat? Kamu nak jangka hayat pendek ke panjang? Ha, para pelajar cuba jawab. Nak peningkatan jangka hayat yang panjang ke yang pendek? Nak ada peningkatan ke tak nak ada? Mau ada. Mau ada Nak yang panjang lah kan? Bagaimana cara peningkatan jangka hayat tu? Antaranya ialah menjaga kualiti hidup seperti kesihatan. Betul? Pemakanan, mental, psikologi. Jadi semua tu kena seimbang. Barulah ada peningkatan jangka hayat. Jadi kalau stres, kalau selalu sentiasa berfikiran sempit, stres, akhirnya cepat mati. Sebab apa? Sebab tak sempat nak rehat. Terlalu banyak fikirkan perkara-perkara di sekeliling. Baik. Sebab itu para pelajar kena seimbang. Okey, yang pertama ialah persekitaran geofizikal. Lazimnya, satu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, China dan India, melalui kegiatan perdagangan. Jadi kita duduk di mana? Di tengah-tengah. Di sekeliling kita ada apa? Laut Cina Selatan yang besar tu, yang panjang tu. Lepas tu di satu lagi pula ada Selat Melaka, iaitu perdagangan. Laluan perdagangan antara dua tamadun besar, iaitu China dan India. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Jadi kita punya asas kita ada pertanian kita. Dan juga peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Difusi ini maksudnya apa? Gabungan budaya. Gabungan budaya. Penyulaman, apa maksud penyulaman? Penyulaman ni maksudnya gabungan lah. Gabungan. Itu penyulaman. Okay. Okey, nombor 2, masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Antara ciri-ciri masyarakat berkelompok, okay, betul, kita duduk secara berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, betul, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosial. Okay. Kalau ikut dalam Koin-Jaranigrat pada tahun 1970, suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Ini maksud kajian yang maksud masyarakat dan demografi yang dinyatakan oleh pengkaji yang bernama Koin-Jaranigrat pada tahun 1970. Okey, boleh baca di sini definisi masyarakat dalam konteks Malaysia, masyarakat plural. Apa maksud plural? Plural ni banyak Plural maksudnya banyak. Terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti yang berasingan, dan di tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, Melayu, Cina dan India. Okey, di tanah Melayu ada berapa etnik utama? 3. Melayu, Cina dan India. Okey, di Semenanjung, Bumi Putera Sabah seperti Kadazan, ada Bajau dan lain-lain, serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya, yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian, tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Jadi kalau di Semenanjung ni kita ada 3 lah yang utama. Tapi kalau di Sabah, Sarawak di belah sana, maka ada pelbagai lagi etnik. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di tanah Melayu. Jadi bagaimana di Malaysia ni macam-macam orang ada. Macam-macam etnik ada. Sebabnya penjajah datang dan membawa, orang kata, masuk
penduduk kaum-kaum yang luar untuk bekerja di tanah Melayu, untuk bangunkan tanah Melayu, untuk buat bangunan, untuk buat kereta api, untuk bina rumah, untuk buat cucuk tanam, untuk ambil emas, untuk ambil biji timah. Jadi semua tu perlu kepada tenaga-tenaga luar. Okey. J.S. Funiver memberi maksud masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran sendiri. Ini garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Okey, cuba tengok peradaban majmuk kepada masyarakat majmuk kepada kepelbagaian. Mula-mula Kesultanan Melayu Melaka 1402 sehingga 1511, kemudiannya penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan British, pendudukan Jepun, kemerdekaan 1957 dan juga pembentukan Malaysia 1963 sehinggalah sekarang ini. Okey, sebelum ni mungkin bukan nama Malaysia. Jadi apabila 1963 pembentukan Malaysia, barulah adanya pelbagai globalisasi dan juga kemajuan. Okay. Dari kemajuan ke kepelbagaian, istilah masyarakat Melayu digunakan, istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Jadi bilakah mulanya? Kalau ditanya dalam peperiksaan, bilakah mulanya kepelbagaian etnik di Malaysia, di tanah Melayu? Jawapannya ialah setelah kehadiran penjajah yang baru masuk pendatang daripada China dan India untuk kepentingan ekonomi. Okey. Budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Peradaban majmuk bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel dan juga masyarakat majmuk bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Jadi kita beza kat situ Mula-mula ialah budaya majmuk, pelbagai budaya. Kemudiannya peradaban majmuk. Kemudiannya masyarakat majmuk. Apabila masyarakat majmuk ni diikut kepada masing-masing punya ni lah ciri-ciri. Okey, ini yang dimaksudkan pada permulaan slide tadi tu. Cuba tengok para pelajar yang dikasihi sekalian. Tengok kat sini. Okey, konsep memahami hubungan etnik. Kita ada segregasi, kita ada akomodasi, kita ada asimilasi, kita ada amalgamasi. Ada apa? Ada 4 perkara ni. Segregasi, pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Okey. Berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Ini segregasi. Okay. Maknanya dia berpisah antara etnik. Pengasingan. Akomodasi penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Dia terima sahaja, dia tidak mengasingkan. Bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Asimilasi merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Sama ada asimilasi budaya ataupun asimilasi struktur. Kalau asimilasi budaya, kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Maknanya yang kecil tu, dia terpaksa orang kata belajar daripada yang besar lah. Asimilasi struktur, kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Okey, baik. Amalgamasi, tahap asimilasi yang paling tinggi, merupakan proses percantuman melalui biologi perkahwinan campur amalgamasi. Segmented asimilasi. Okay. Di Malaysia, dasar pembinaan negara bangsa terbina berdasarkan integrasi. Oleh kerana identiti setiap etnik disubur dan dikekalkan dari 4 proses di atas, segmented asimilasi kerap berlaku. Mereka mempertahankan ciri-ciri keetnikan walaupun apa tu? Walaupun menerima budaya tempatan dan
sejagat. Jadi mula-mula sekali ialah segregasi. Yang kedua akomodasi. Yang ketiga asimilasi. Yang keempat amalgamasi. Maksudnya bercampur dalam perkahwinan. Kan ada kan sekarang ni yang Melayu berkahwin dengan Cina, Cina berkahwin dengan India. Orang Melayu boleh berkahwin dengan orang lain, dengan bangsa lain, kecuali mempunyai agama yang samalah. Kalau tidak mempunyai agama yang sama, maka tidak boleh berlaku perkahwinan. Okey, jelas maksud 4 tu apa dia? Segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Kalau ditanya nanti dalam peperiksaan, pastikan para pelajar dapat jawab dengan tuntas dan baik. Okey, skema proses hubungan etnik di Malaysia. Tahap putaran, dimensi nilai, bentuk hubungan sosial, hasil dan juga kesepaduan sosial. Jadi ini ialah dia punya apa nama tu, jadual dia lah, jadual dia di Malaysia. Mula-mula adanya dysfunctional sosial, kemudiannya plural majmuk, akomodasi, akulturasi, asimilasi, amalgamasi. Boleh tengoklah kat mana hasil dia. Mula-mula hasil dia ialah konflik. Kemudiannya hasilnya ialah pertembungan. Hasilnya kontestasi. Hasil dia tolak ansur. Hasil dia penempuan dan juga hasil dia konsensus perbincangan. Okey. Adakah ia menghasilkan kesepaduan sosial? Mula-mula sangat tidak baik, sederhana tidak baik, rendah tidak baik, rendah baik, sederhana baik, sangat baik. Apabila membuat amalgamasi, cuba tengok bawah sekali. Kemudiannya dimensi yang dinilai ialah meraihkan kesatuan dalam kepelbagaian integrasi. Kemudiannya ada keterikatan bonding dalam bentuk hubungan sosial. Kemudiannya hasilnya adalah konsensus. Konsensus ni maksudnya perbincangan. Dan juga akhirnya menghasilkan kesepaduan sosial yang sangat baik. Jadi amalgamasi ialah kemuncak kepada kepelbagaian masyarakat plural. Okey, boleh para pelajar di kelas sekalian. Nombor 3, ekonomi dan pasaran. Okey. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah secara kemasukan tenaga buruh secara besaran dari China dan India. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Janganlah ingat orang Melayu sebagai pekerja buruh, orang India sebagai pekerja yang atasan, orang Cina sebagai pertengahan contohnya. Jadi masing-masing boleh berdaya saing, dibuka secara aman. Okey, dasar ekonomi baru. DEB telah diperkenalkan oleh Tun Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu dibaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif dasar ekonomi baru ialah pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Berlaku pergaduhan etnik pada 13 Mei 1960. Satu peristiwa yang berdarah. Kita semua sedia makruf di situ. Jadi kita perlu elakkan perkara tersebut daripada berlaku sekali lagi. Okey, sasaran dan objektif dasar ekonomi baru iaitu membasmi kemiskinan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan equity korporat. Maksudnya untuk hasil, untuk aset, untuk korporat berapa persen. Untuk Bumiputera, untuk bukan Bumiputera berapa persen dan juga pemodal asing berapa persen. Jadi ia nampak lebih adil lah. Okey, yang terakhir sekali para pelajar yang dikasihi sekalian iaitu falsafah dan pemikiran.
Okey, falsafat dan pemikiran tradisional, perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan. Manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Okey, kalau kita berfikir dan juga kita berfalsafah, memangnya kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan yang telah meletakkan setiap perkara. Meskipun begitu, kita perlu memilih cara dalam melakukan segala ikhtiar. Ibnu Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan antara agama dan ilmu alat. Ilmu agama lah, ilmu alat ialah ilmu keduniaan. Okey, menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Jadi sebab itulah ramai dalam kalangan sarjana bahasa Arab, dia bukan sahaja mahir dalam bahasa Arab, tapi mahir dalam bidang-bidang lain seperti falsafah, matematik, agama dan lain-lain lah. Antara ketokohannya diakui oleh sarjana barat. Ketokohan siapa tu? Ketokohan Ibnu Khaldun. Arnold Toynbee menyatakan falsafah sejarah yang dihasilkan Ibnu Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Jadi Ibnu Khaldun ni seorang yang sangat hebat dalam bidang pemikiran dan juga falsafah. R. Flint menyatakan Ibnu Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. G. Sutton menyatakan Ibnu Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman. Sebab apa perlunya kita mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun? Sebab kerana Ibnu Khaldun mengkaji sosio budaya masyarakat setempat. Jadi dia mengkaji tahap pemikiran, dia mengkaji tahap kehidupan, ia mengkaji falsafah. Okey. Manakala manakala falsafah dan pemikiran moden, perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Kita lah, kamu sebagai pelajar boleh pilih sama ada nak berjaya dengan cara bagaimana. Nak berjaya dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Nak berjaya dengan cara yang tipu. Nak berjaya dengan cara yang sederhana. Nak berjaya dengan cara yang paling terbaik. Jadi semua dalam tangan anda. Jadi jangan rasa down. Jangan rasa kamu ni tidak faham, tidak reti. Kamu masih lagi banyak peluang ada di hadapan. Okey, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etik bermula di Selat Melaka dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan dan perkahwinan. Melalui interaksi antara budaya, maka terbentuk interaksi peringkat tamadun. Mula-mula budaya antara budaya, interaksi budaya-budaya, lepas tu barulah peringkat tamadun yang lebih besar. Mula-mula antara budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, etnik-etnik yang lain Sabah Sarawak. Kemudiannya barulah kita masuk daripada yang luar punya. Bagaimana yang luar punya menjadi orang kata tamadun kita. Hubungan interaksi dalam lingkungan budaya yang sama, hubungan satu budaya dalam satu kaum. Orang Melayu, orang Jawa, dalam orang Melayu ada orang Jawa, ada orang Banjar, ada Bugis, ada Mandaling dan sebagainya. Orang Cina pula ada Hakka, ada Kantonis, ada Hainan, ada Teochew dan sebagainya. Orang India ada Malayalam, ada Punjabi dan sebagainya. Jadi bukannya satu tu satu tapi ada banyak. Mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat resam keturunan, pegangan agama berbeza tapi dari segi budaya yang sama. Golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur tertentu seperti seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Ini ialah zaman Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Jadi di situ bernaungnya pelbagai orang kata masyarakat di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Melaka digelar The Venice of the East yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia seperti dari Arab, Parsi, Cina dan sebagainya. Pelbagai aspek menyumbang kepada zaman keagungan Melaka, antaranya dari sudut pemerintahan. Ada pemerintahan hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka, adanya perdagangan, adanya kependudukan dan juga adanya kepelbagaian budaya. Okay, boleh
Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Jadi ini penjajahan lah. Kedatangan British ke dalam Melayu berlandaskan serampang tiga mata. Sebab apa jajah? Sebab apa mereka datang ke sini sedangkan ada negara mereka? Yang pertama ialah untuk agama, untuk sebarkan agama Kristian. Yang kedua ialah kekayaan, nak mengkayakan mereka. Yang ketiga ialah kemegahan, nak supaya mereka bermegah-megah bahawa mereka lah yang menjadi penjajah. Pemisahan antara agama dan sains berlaku di Eropah pada abad ke-15, masih dinamakan Rock of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life oleh Stephen J. Colt tahun 2002. Mereka berlaku orang kata zaman orang kata apa pemisahan antara agama dan sains. Kristian kemudiannya ahli sains, falsafah duduk suku. Jadi mereka bergaduh pada abad ke-15 lah. Agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan manusia, pergaduhan dan peperangan. Jadi mereka datang ke Malaysia pun buat perkara yang sama lah. Sains perlu dianggap sebagai bersifat sarawajagat, menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama dan hidup aman damai. Dasar pemisahan agama diteruskan di tanah Melayu dengan British menguasai pentadbiran negara. Manakala Sultan menjaga hak ehwal agama Islam. Jadi dia yang mentadbir negara, dia dah yang buat semua benda-benda yang penting yang besar. Sultan menjaga hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu. Jadi apabila bertembung ni lah, apabila bertembunglah Islam sebagai agama dan para penganutnya, manakala negara kolonial ialah sekular. Jadi kita tak naklah semua perkara tersebut. Kita nak semua duduk di bawah satu naungan. Di bawah itu adanya agama, adanya pemerintahan, adanya keadilan, adanya kebaikan di situ. Baik. Okey, warisan dan pendigitalan terjagat. Yang ni tak ada apa-apa dah ni. Yang ni lebih kepada untuk kemajuan lah. Teknologi, maklumat, media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Jadi pendek kata, apabila datangnya semua teknologi ataupun semua digitalisasi ni, kita kena bertindak secara rasional. Jangan mengambil semua dan juga jangan tidak mengambil semua. Kita mengambil mana yang penting, mengambil manfaat dan juga sekiranya membawa keburukan, maka kita sekat. Jangan kita teruskan lagi. Seperti mana yang berlaku sebelum ni lah. Banyak negara yang tidak meluluskan Facebook. Ada negara-negara yang tidak membenarkan WhatsApp. Ada negara-negara yang tidak membenarkan mana-mana aplikasi. Itu ialah berasaskan kepada warisan masing-masing. Jadi jangan kita nak salahkan mereka, bukanlah mereka mundur, tapi mereka yang tidak, orang kata, mereka yang tidak mahu menerima. Jadi nak buat macam mana? Kan? Okey, akhir sekali pada pelajar yang dikasihi sekalian, peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. Akhirnya ia membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Okey, pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Jadi untuk liputan sejarah, kita sentiasa kena belajar supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang lama. Okey. Mengetahui persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan terhadap mengenai latar belakang etika dan peradaban masing-masing boleh memupuk rasa kesefahaman antara satu sama lain. Okey, itu sahaja untuk kuliah pada hari ini. Okey, boleh tengok rujukan di hadapan. Ini antara contoh rujukan yang ada dalam kursus penghayatan etika kita pada semester ini. Okey, itu sahaja. Para pelajar di sekalian, ada apa soalan? Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita akan bertemu pada Ustaz. minggu hadapan. Ya, ada apa soalan? Boleh tanya Ustaz. Ada. Saya nak tanya